Aku ada cerita pasal Sumpah Bahadur. Tapi ada satu lagi kisah menarik pasal Mak Kilau ni, yang mana dia pernah mati 3 kali. Kita tahu lah Mak Kilau ni anak kelahiran Jerantuk Pahang. Ayahnya Imam Rasu ataupun Tok Gajah. Maknya Teh Mada, yang mana Teh Mada ni anak Tokau Burawah. So cerita Mak Kilau mati 3 kali ni, masa tu British menyerang Jerak Ampai. Dia serang Kuala Tembeling dan juga Lubuk Terua. So masa British serang, macam biasa lah, British ni menyerang dan juga mendapat tentangan daripada pejuang-pejuang Melayu, geng-geng Mak Kilau, Datuk Bahaman, Mat Kelubi. Bila British serang ketiga-tiga tempat ni, mereka mendapatkan balik ketiga-tiga tempat ni, geng-geng Mak Kilau ni dapatkan balik, rampas balik dalam masa 15 hari. Tapi yang menjadi puncanya adalah bila British ni dia tak puas hati. So dia menyerang balik geng-geng Mak Kilau ni, dan akibatnya Mak Kilau and the gang terpaksa berpatah balik ataupun mundurkan diri ke Kelantan. Pada masa diorang berundur ni, diorang berjaya membunuh pemangku penguasa Ulu Pahang, iaitu AAY. Cerita je bermula di situ. Bila dia patah balik tu, British dah kira dah confirm lah yang Mak Kilau ni mati. Padahal belum lagi. Cara dia mati diingatkan bila dia dah berdarah di luka dekat muka, dekat kepala. So dia anggap Mak Kilau ni dah mati. Sebab apa? Masa tu The Straits Times dengan The Free Press daripada Singapura, dia terbitkan satu artikel yang mana Free Press ni ditulis Mak Kilau melawan balik British, kemudian cedera di bahagian muka dan kepala akibat terlalu banyak darah yang hilang. So Mak Kilau pun mati. Tapi sebenarnya tidak, hakikatnya tidak. Sebab apa? Mak Kilau ni berundur dan diselamatkan oleh beberapa orang rakannya, iaitu Mat Kelantan, ada Jusoh Rimau dan juga Pak Yin. So yang tahu Mak Kilau ni masih hidup hanyalah kawan-kawan dia tu je lah. Jadi bila dia dah merantau patah balik ke Kelantan tu, dia balik ke Kampung Penar Patani, lepas tu ada duduk dekat Kampung Pasir Nering tu, dia dah patah balik. Salah seorang anak murid Mak Kilau ni, dia kantoikan lah, dia bagi tahu yang Mak Kilau ni masih lagi hidup dan cara nak membunuh Mak Kilau ni adalah menggunakan peluru yang bersalut emas. So anak murid dia ni kira kategori yang tak boleh dipercayai lah. Bila dah kantoi macam tu, Sultan Mansur dia arahkan Haji Abdullah untuk tangkap balik Mak Kilau ni. So Haji Abdullah pun pergilah cari Mak Kilau, cari kemudian jumpa. Tapi semasa jumpa tu, Haji Abdullah ni jadi teruja dengan Mak Kilau, sebab Mak Kilau ni dia boleh gaibkan diri dia di depan mata Haji Abdullah. Jadi bila dia dapat gaibkan diri dia tu, Haji Abdullah jadi macam kagum. Jadi daripada Haji Abdullah sebenarnya nak mencari Mak Kilau tu, bertukar dia menjadi sahabat. Tapi Mak Kilau dia bagi syarat lah kepada Haji Abdullah ni, yang mana kalau nak tangkap dia ni ada 2 syarat. Yang pertama, kena balut guna kain kuning, dan yang keduanya, semasa proses pengebumian tu, tak ada orang lain yang boleh mengiring dan mengebumikan jenazah melainkan Datuk Bahaman, lepas tu ayahnya Tok Gajah, lepas tu anak-anak muridnya. Itu saja. Orang awam yang nak tengok kena duduk jauh pada proses pengebumian tu lah. Jadi Haji Abdullah pun setuju, dia deal. Bila dah deal, Mak Kilau pun buat satu ramuan yang mana bila dia minum ramuan tu, dia akan pengsan selama 2 hari. Pengsan atau tidur lah selama 2 hari, sebab dia nak nampakkan yang dia tu macam acah-acah mati lah, tapi sebenarnya tak. Tapi pula trik ni dia telah terkantoi dengan Hugh Clifford. Masa tu Raja Chulalongkorn dengan Hugh Clifford tahu benda ni. Jadi kantoi lah. Bila dah kantoi, mereka ni terus pergi mencari Mak Kilau di Kelantan, dan masa tu dia prepare lah kan, peluru yang bersalut emas apa semua, dan berjaya menembak Mak Kilau masa tu dan tembus kulit Mak Kilau. Jadi bila dah tembus kulit Mak Kilau tu pun, Mak Kilau pun rebah, jatuh. Bila dah jatuh, dah kena lunyai dengan tentera Siam apa semua, tapi sebenarnya belum mati lagi. Belum mati lagi. Ini dah kali kedua ni, belum lagi mati. Takdir Tuhan, masa Sultan Mansur nak kira dalam proses nak kebumikan dia tu, Mak Kilau ni terjaga daripada pengsan dia tu, tidur dia tu kan, dia terjaga. Dan Sultan Mansur pun kagum lah dengan ilmu yang dia ada ni. Jadi untuk nak menutup tragedi tu, Sultan Mansur ni dia tanam juga untuk memuaskan hati Raja Chulalongkorn dengan Hugh Clifford ni. Dia nak puaskan hati 2 orang ni, dia tanam juga mayat Mak Kilau tu. Cuma dia tanam tu, dia gantikan mayat tu dengan batang pisang. Kan tadi waktu kita nak kebumikan Mak Kilau ni kan, kena ada Datuk Bahaman, kena ada orang-orang yang terdekat dengan anak-anak murid dia. So orang awam tak boleh dekat lah. Jadi kat situ orang tak tahu pun yang mayat tu sebenarnya batang pisang. Start daripada tu lah Mak Kilau mula hidup nomad, berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain lah. Dan bukan saja
saja dia berpindah randah, dia juga menggunakan nama-nama lain lah. Contohnya dia gunakan nama Mat Daun, dia guna nama Mat Siam. So kat situ dia boleh sorok identiti dia daripada orang mengenali yang dia adalah Mat Kilau. Sampailah pada tahun 1969 barulah kita dikejutkan dengan satu berita yang mana ada seorang warga emas ni, dia mengaku yang dia Mat Kilau dan kerajaan apa semua buat siasatan apa semua, dan betul dia adalah Mat Kilau lah. Dan yang betul-betul dia meninggal tu memang tahun 69 lah. Tahun 69 di ujung-ujung tahun macam tu dia dikebumikan di Kampung Pulau Tawar. So kalau korang macam pergi dekat Kampung Pulau Tawar kat Jerantut tu, korang tengok memang ada satu galeri Mat Kilau lah kat situ. Tapi ini benda yang best lah. 3 tahun sebelum tahun 1969 tu, ada satu rekod yang dibuat oleh tak tahu daripada siapa. Dia orang mengesan ada satu pertemuan yang dibuat masa tu tengah lepak minum kopi. Masa tu pertemuan ada Mat Kilau, Datuk Bahaman dan Tok Janggut. Misteri bukan?